my name is Miss Amadia. So we meet again. So in the previous video kita dah bincangkan tentang revisi bahagian C untuk PD3. So untuk video kali ini kita akan sentuh kepada satu subtopik, iaitu kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. So kita akan bincangkan specifically kesan-kesan bila kita membuang sampah. Sisa domestik ni dia ada macam-macam, nanti kita akan bincangkan. So kita akan bincangkan kesan-kesan dia bila kita melakukan aktiviti pembuangan sisa domestik lah, specifically di Malaysia. So by the end of this video, korang akan dapat lebih banyak idea bila keluar soalan tentang pembuangan sisa domestik di Malaysia. Okay, so thank you so much guys for still watching our videos. Thank you sebab still support video kita orang, and we really appreciate, and without you guys we are not here. So thank you so much and keep on supporting us, and jangan lupa untuk spread the video, spread about e-tuition dekat semua orang, sebab e-tuition menawarkan, we offer you guys free education for all. Kita orang tak ada kenakan apa-apa bayaran sekalipun, dan unlimited access. So semua orang dapat benda yang sama, berkualiti dan free. So guys, jangan lupa untuk spread e-tuition dekat semua orang. Okay, so untuk video kali ini kita akan belajar tentang sisa pembuangan domestik. Okay, ini adalah salah satu tajuk di subjek geografi tingkatan 3 KSSM. So I akan terangkan, kita akan specifically discuss about kesan-kesan pembuangan sisa domestik lah. So jom kita start. Okay, so apa kesan pertama? Apa itu kesan? So bila kita bercakap tentang kesan ni adalah apa yang akan terjadi jika kita buat sesuatu perbuatan. Okay, contohnya apa akan terjadi kalau kita makan. So daripada lapar jadi kenyang. Kenyang tu adalah kesan dia. So sama juga dengan konteks untuk tajuk ini, kesan-kesan pembuangan domestik. So apa yang akan terjadi bila kita buang sisa domestik? So kita kena tahu sisa domestik tu apa. Sisa domestik ialah kita tahu dah sisa tu apa. Sisa adalah buangan ataupun benda yang kita tidak perlu. Okay, tidak perlu. Okay, so buangan. Okay, so kita tahu dah sisa tu maksudnya kita tidak perlukan lagi. Dan domestik adalah setempat ataupun kawasan persekitaran kita. So basically sisa domestik maksudnya kita buang sampah dalam kawasan kita sendiri. So itu maksudnya sisa domestik. So sekarang ni kita nak bincangkan pembuangan sisa domestik di Malaysia. So basically ramai kita semua familiar bahawa Malaysia masih lagi dalam negara membangun, masih lagi mencuba untuk mencari penyelesaian macam mana kita nak menangani masalah pembuangan sisa domestik. So kenapa kita kena menangani masalah sisa domestik? Sebab kita tahu kesan-kesan dia memang memudaratkan. So kita akan bincangkan yang pertama, apa kesan, apa yang terjadi bila kita membuang sisa domestik. First, kita tahu sisa domestik ni adalah benda yang kita tidak perlu, sampah dan segala apa jenis-jenis bahan yang kita tidak perlukan lagi. So bila kita tak perlukan lagi, basically dia dah rosak, dia dah reput, dia dah busuk, ataupun dia dah luput, dia memang dah tak boleh digunakan lagi. So basically dia memang tak ada apa-apa fungsi lagi. So maksudnya dia akan memberi satu bau yang tidak menyenangkan. So kita akan dapat pencemaran udara. Okay, okay, so pencemaran udara ni dia tak elok untuk sesuatu masyarakat, sebab suatu masyarakat perlu hidup dalam keadaan yang sihat dan bersih. So kalau ada masalah pencemaran udara, kita akan menyebabkan banyak ada masalah kesihatan. So salah satu kesan pembuangan sisa domestik ialah pencemaran udara. Okay, so guys, make sure kenapa kita tahu membuang sampah merata, sebab kita tahu benda tu akan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Lalu kalau benda tu banyak sangat, dia akan menyebabkan udara tercemar lah. So it's not good
to do this kind of thing. So salah satu sebab kenapa korang belajar geografi adalah korang kena sedar, korang ada kesedaran bahawa pembuangan sesedar masuk ni adalah sesuatu benda yang perlu kita ambil serius. Okay, so pertama disebabkan pencemaran udara. Macam saya cakap tadi, kalau kita ada pencemaran udara, keadaan sekeliling tidak sihat, ya. So this is not good. And kita nak menuju menjadi sebuah negara yang maju. Jadi kita perlukan kita perlu mengambil kira benda-benda sebegini supaya kita mampu maju ke hadapan. Kalau kita tak berada dalam keadaan yang bersih, kita akan terganggu lagi untuk pergi ke hadapan, untuk maju ke hadapan. So that's why sangat pentingnya bila kita menjaga kebersihan, ya guys. Okay, so pencemaran udara. Selain udara, bila kita kumpulkan sesuatu bahan ataupun yang benda-benda yang kita tidak perlukan dalam satu tempat dengan banyak, dia akan menyebabkan pencemaran udara. Okay, pencemaran udara pula, pencemaran air. Okay, sorry, pencemaran air. So kita biarkan semua straw, bahan-bahan plastik, biarkan berada di bergelimpangan di sana sini. So bila hujan, dia akan menyebabkan bahan-bahan tu terkumpul kat longkang, so pergi ke sungai. So dia jadikan kita ada pencemaran air. So bila kita ada pencemaran air, kita akan ada masalah dari segi sumber makanan, sumber minuman. So sumber makanan akan terjejas. Okay, selain itu, selain sumber makanan kita terjejas juga, kehidupan habitat yang hidup di air, habitat pula, haiwan-haiwan yang hidup di air akan terjejas juga sebab habitat diorang telah dicerobohi. Itu dia. So habitat hidupan air terjejas. Okey, ramai yang fikir macam bila kita nak menjadi negara maju, kita mesti macam ada banyak bangunan tinggi. Which is betul. Memang kena ada banyak bangunan tinggi, tapi at the same time kita menjaga alam sekitar dengan baik. Sebab kita nak ada satu putaran hidup yang balance, yang sama adil. Contohnya, kita jaga alam sekitaran dan kita juga membangun pada masa yang sama. Okay, so pencemaran air memang adalah salah satu perkara yang sangat-sangat penting, sebab tanpa air kita tak boleh hidup. Okay, so and then bila tak boleh hidup, semua makanan terjejas sebab kita masih menggunakan air bila kita nak buat makanan. Contohnya kita nak masak. Okay, kita pun nak meneruskan kehidupan seharian seperti membasuh baju, mandi, dan ada setengah orang pun menggunakan air sebagai tempat pengangkutan. So kalau kita ada masalah-masalah pencemaran air, dia akan mengganggu kehidupan seharian semua orang yang bergantung pada air. Okay, and then habitat hidupan air pun terjejas sebab kita dah biarkan keadaan air tak elok. So kehidupan yang duduk dalam air pun akan terjejas. Okay, so ini adalah kesan yang kedua. So kesan yang ketiga ialah, so kita pergi balik kepada pencemaran udara ni. So basically bila udara dah tercemar, dia akan mengeluarkan satu lagi pencemaran, iaitu pencemaran bau. Pencemaran bau. Okey, kenapa pencemaran bau ni wujud? Sebabkan kita memang kumpulkan semua bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi ni pada satu tempat, dan dia kumpul macam saya cakap, benda ni tak perlu lagi. So dia reput, dia lupus, dia memang dah rosak. Jadi bila dia dikumpulkan dalam keadaan yang lama dan dalam keadaan yang banyak, dia akan mengeluarkan bau-bau yang tidak sihat. So bila ada pencemaran bau, kita pun tak selesa nak duduk di sesuatu tempat. Bila tak selesa, kita akan menyebabkan ada masalah penempatan lah. Bila ada masalah penempatan, kita akan itu akan menyebabkan lebih banyak lagi masalah, sebab kita kena pindah. So kena pindah pula, tempat tak cukup. So daripada tempat dah cukup jadi tak cukup, sebab semua orang nak pindah, nak duduk tempat lain. Padahal
tempat tu boleh je duduk dalam keadaan selesa, tapi disebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab, so kita terpaksa pindah. Dia akan menyebabkan banyak masalah. So disebabkan itu, pencemaran bau ni sangat penting lah. Okay, sangat penting untuk kita tangani supaya kita berada dalam keadaan selesa. So masyarakat hidup tidak selesa lah, dalam keadaan tidak selesa. So kalau kita tanya semua orang apa kehidupan ideal sesuatu masyarakat, kita perlukan sesuatu yang tenang, sesuatu yang cantik, sesuatu yang bersih, sesuatu yang ada bau yang menyenangkan. So disebabkan itu, kita kena tangani masalah pembuangan sisa domestik ni, sebab kesannya memang tidak ada kesan baik pun, semuanya kesan-kesan buruk saja. Okay, so kita tengok pada kesan seterusnya. Okay, so kita dah ada pencemaran udara ni, dah menyebabkan pencemaran bau. So pencemaran air ni dia akan menyebabkan banjir kilat. So kenapa dia menyebabkan banjir kilat? Macam yang I cakap tadi, sisa-sisa domestik yang dekat, so yang berkumpul tu, dia akan terkumpul air hujan. Bila air hujan turun, dia akan menyebabkan semua bahan-bahan sisa domestik ni akan berkumpul dalam satu tempat macam bertakung. So dia selalu bertakung, mesti akan jatuh dekat longkang, akan jatuh dekat sungai. So dia akan macam daripada longkang dia akan pergi sungai, pergi laut. So daripada kita bila dia tersekat dekat longkang, okay, maybe ada yang terlepas lah sampai laut. Tapi yang tersekat dekat longkang tu, dia akan menyebabkan longkang tu cetek. Bila longkang tu cetek, berlakunya banjir bila hujan lebat. So sebab tu bila kita buang sisa domestik ni, dia memang akan ada dominoes effect. So siapa yang tahu maksud dominoes effect, dia adalah macam kesan dia akan berkait dengan semua orang. Semua orang tahu kan, dominoes kan macam kita jatuhkan, so semua orang jatuh. So sama jugalah bila korang start buang sisa domestik begitu saja tanpa rasa tanggungjawab, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau, banjir kilat. So daripada sedikit perbuatan yang tak bertanggungjawab tu, dia boleh menyebabkan semua orang berada dalam masalah. So sebab tu sangat penting untuk kita semua faham betapa bahayanya jika kita tidak bertanggungjawab dalam isu pembuangan sisa domestik. Okay, so banjir kilat sebab longkang tersumbat. Okay, macam yang saya cakap tadi, hujan turun membawa semua sisa-sisa domestik dia berkumpul dekat longkang. Bila dia bertakung dekat longkang tu, dia akan menyebabkan sistem perpaipan tersumbat. Bila ada hujan lebat, dia akan tersumbat. Memang dia akan jadikan longkang tu tersumbat dan hujan akan menyebabkan kita banjir lah. So sebab tu pentingnya sebab tu guys, sangat penting isu ni. Nampak macam remeh, macam alah buang je lah sampah kat tong sampah, asal nak susah. Yes, tapi korang pun kena bertanggungjawab supaya tak membuang sampah tu sesuka hati je. Pastikan pembuangan sampah tu mengikut apa semua orang yang dah tahu. Kalau dalam tong sampah, letakkan dalam tong sampah. Jangan just macam, okay aku dah buang tong sampah dah, buang je lah macam tu je. Pastikan memang betul-betul masuk dalam tu. Pastikan sisa-sisa tu ada dalam tu. So selain daripada sisa domestik yang kita sentiasa buang, pendapatan, sisa-sisa domestik ni juga datangnya daripada sesuatu kumpulan seperti sebuah syarikat, okay, ataupun perkilangan. So semua tu pun dikira sebagai sisa domestik sebab dia berlaku dalam satu masyarakat setempat. So seperti I nak share, mungkin ada banyak industri yang akan mengeluarkan sisa domestik guys. So sebab tu kita semua kena sentiasa berwaspada ataupun sentiasa ada kesedaran. Apa-apa perniagaan yang kita buat, apa-apa bisnes yang kita buat, kita kena pastikan bila ada sisa buangan tu, kita cuba sehabis baik untuk bertanggungjawab dalam membuang sisa domestik tu dengan baik lah.
tak semestinya asyik-asyik perkilangan je yang mengeluarkan sisa domestik. Sebenarnya setiap industri akan sentiasa ada bahan buangan. So it comes to you guys, macam mana korang nak menangani masalah tu dengan baik lah. So jangan ingat macam okay, perkilangan. Tak, dia start daripada budak kecil dari rumah. Itu pun dah ada sisa buangan yang boleh dibuat oleh seorang budak kecil itu. So setiap orang perlu menjalankan tanggungjawab dengan baik. Okay? Semua orang ada role, ada tugas masing-masing. Okay, so kita dah pergi ke banjir kilat. Jom kita tengok kesan seterusnya. Let's go. Okay, so kita akan pergi kepada seterusnya. Bila dah banjir kilat, keadaan dalam keadaan yang sangat, macam semua orang dia tak bersih. Bila dah habis banjir, kita terpaksa mop balik kan, macam kena bersihkan balik rumah. So benda-benda tu dia akan memberi risiko wabak penyakit. Okay? Sebab keadaan tak berada dalam keadaan yang bersih. So selain daripada banjir kilat juga, sama juga kalau korang biarkan sampah tu begitu saja tanpa dibuang dengan bertanggungjawab, macam tu je kat tepi, of course dia akan attract, dia akan menarik binatang-binatang yang tidak bersih, dia akan menarik bau yang tidak elok. Semua benda-benda tu akan menyebabkan risiko wabak penyakit lah. So make sure you guys, seriously, this one is very important. Nampak macam biasa je alah buang sampah, tapi kalau korang tak tangani masalah tu, dia akan bawa macam-macam efek. Okay, so kesan seterusnya akan memberi risiko wabak penyakit lah. So dia akan meningkatkan risiko. Okay, so itu adalah kesan seterusnya. So seterusnya kita ada, okay, so bila korang dah, kalau korang perasan korang ada pencemaran pasal ada banjir kilat, lepas tu ada risiko wabak penyakit. So bila kita ada banyak masalah, so kita kena selesaikan. So untuk selesaikan, so siapa yang selesaikan? Selalunya kerajaan lah. Selalunya kita akan, kerajaan yang ada kuasa, dan dia pun ada satu kumpulan yang bertanggungjawab untuk menolong. Sebab kerajaan memang tugasnya adalah berkhidmat untuk rakyat, untuk pastikan keadaan setempat berada dalam keadaan yang baik. So memang tugas kerajaan. Tapi bila ada banyak masalah macam ni, dia akan menyebabkan lagi banyak duit keluar sebab nak selesaikan masalah-masalah ni. Okay, so ini menyebabkan kos penyelenggaraan tinggi. Okay, kos penyelenggaraan meningkat. Penyelenggaraan tu maksudnya kita nak settlekan sampah yang betul-betul dekat longkang, nak settlekan dengan kilang yang buang sampah, yang buang sisa toksik mata rata, nak settlekan macam-macam lagi. Nak settlekan after banjir kilat, ada pokok terjatuh lah, apalah tu semua duit. Okay, and then nak pencemaran air, nak pastikan air tu dirawat balik sebab dah tercemar, semua tu duit. So kos penyelenggaraan akan meningkat. Sebab tu is not good. Bila kita ada banyak masalah, memang kita boleh selesaikan, tapi kita perlukan lebih banyak kos dan masa. So benda tu baik kita gunakan untuk benda lain, untuk pembangunan, untuk pendidikan. So sebab itu kita perlu bertanggungjawab dalam membuang sisa domestik. Obviously dalam kehidupan seharian kita boleh fikir berapa banyak je sampah yang korang sehari korang tak buang sampah. Kalau korang rasa sehari korang tak pernah buang sampah, that's good guys. Tapi kalau korang betul-betul check diri korang hari-hari, kalau korang kira hari-hari berapa banyak sampah yang korang buang, korang akan rasa macam okay, sebenarnya setiap hari korang buang sampah. So that's why it's good for you guys to have this awareness, ataupun sangat-sangat positif kalau korang semua ambil inisiatif untuk menangani masalah ni. Dan semua orang, setiap seorang dalam masyarakat membawa satu tugasan masing-masing. Kalau semua orang menjalankan tanggungjawab dengan baik, kita akan berada dalam keadaan komuniti yang sangat-sangat kohesif lah. Semua dia akan jadi sangat-sangat cantik lah. And then
korang punya kehidupan akan jadi lebih baik, kita akan jadi lebih tenang, kita akan jadi lebih happy, sebab kita tak ada masalah tambahan untuk difikirkan sebab kita sendiri dah tolong untuk kurangkan masalah tu. So that's why it's very important this topic I nak cerita dengan you guys, sebab I nak you guys tahu betapa nampak macam remeh, tapi benda ni sebenarnya yang sangat penting dan kita perlu terapkan diri kita supaya kita tak buang sampah merata-rata. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. So basically I dah terangkan dah kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. So I dah cuba terangkan juga apa efek dia, apa yang berlaku setakat ini. So macam mana daripada sampah tu dia boleh tiba-tiba jadi kos, tiba-tiba jadi kos penyelenggaraan. Bukan kita buang sampah tu, benda tu kan tak boleh guna dah. Apa kena dengan kos? So I dah cerita daripada mula sampai habis. So this is one of the best thing about geografi is that lah, dia sangat-sangat relatable. Korang boleh fikir secara logik, tapi at the same time you need to have a very good fact lah. Tapi apa yang korang belajar tu adalah benda yang memang berlaku pada di sekeliling korang, bukannya something yang tiba-tiba tak nampak. So that's why it's very fun to talk about geography actually. Okay, thank you so much guys for watching us. Jangan lupa untuk subscribe our videos. Thank you for still support us. We need you guys punya support. Kalau korang tak ada, kita orang memang tak ada. So we did this for you guys, and for your information, eTution adalah salah satu platform free untuk semua orang, dan kontennya adalah konten berkualiti yang macam bayar, tapi sebenarnya korang tak perlu bayar pun. So that's why kita orang sangat-sangat excited with this project, and we want to show to you guys yang education free is something yang memang kita boleh achieve. So thank you so much guys. See you guys in the next video. Jangan lupa subscribe our video to get the latest update. Jangan lupa untuk layari our website www.etuition.my. Jangan lupa follow all social media platform and bagi feedback, dan kita orang akan bagi yang terbaik untuk korang. Thank you so much. See you guys in the next video. Bye guys.